Lebih 12,000 keluarga terima manfaat program Sayangi Lenggong. Lebih 12,000 keluarga daripada 67 buah kampung menerima manfaat program bantuan Sayangi Lenggong yang digerakkan sejak awal bulan ini. Ahli Parlimen Lenggong, Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasara berkata, bantuan itu bertujuan meringankan beban penduduk yang terkesan akibat penularan wabak COVID-19. Jelasnya, bantuan berupa barangan keperluan asas diedarkan tanpa mengira latar belakang termasuk masyarakat orang asli. Syamsul Anwar menjelaskan pihaknya menggerakkan semua jentera seperti ketua-ketua kampung, penghulu, pemimpin masyarakat, pemimpin politik dan agensi-agensi kerajaan. Selain itu, penduduk juga boleh menghubungi terus melalui laman web yang disediakan untuk mendapatkan sebarang bantuan. Bagi penduduk, bantuan itu banyak memberi manfaat terutama dalam menempani kesukaran ketika pandemik COVID-19. Dakwaan suntikan vaksin lepasi tarikh luput tidak benar. Siasatan awal mendapati dakwaan mengatakan terdapat suntikan vaksin COVID-19 yang diberikan telah melepasi tarikh luput adalah tidak benar, kata Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Khairy Jamaluddin. Khairy yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi menjelaskan, tarikh luput vaksin dos kedua yang diberi dan tertera di aplikasi MySejahtera individu terbabit sebenarnya merupakan tarikh luput vaksin bagi dos pertama yang telah diterima. Katanya, kesilapan merekodkan data telah menyebabkan perkara tersebut berlaku dan tarikh luput vaksin sebenar akan dikemaskini di dalam MySejahtera bagi individu yang terlibat. Mengulas mengenai penjadualan slot janji temu vaksin, Khairy berkata, sebuah jawatan kuasa integriti dan siasatan telah ditubuhkan di bawah Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF dianggotai oleh Wakil CITF, Polis Diraja Malaysia PDRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia serta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Kenderaan perkhidmatan awam capai usia maksimum diberi lanjutan setahun. Kementerian Pengangkutan memberi lanjutan selama 1 tahun secara automatik kepada mana-mana kenderaan perkhidmatan awam yang mencapai had usia maksimum penggunaan seperti ditetapkan dalam syarat lesen atau permit kenderaan. Ini termasuk yang telah mendapat lanjutan pada tahun sebelumnya. Menteri Pengangkutan Wee Ka Siong berkata, langkah itu diambil untuk membantu penggerak industri pengangkutan awam khususnya pemilik teksi, bas sekolah dan bas persiaran mengharungi tempoh sukar akibat pandemik COVID-19. Katanya, mana-mana kenderaan perkhidmatan awam mencapai had usia maksimum penggunaan kenderaan untuk tempoh bermula 1 Januari 2021 sehingga 31 Disember 2021 akan diberi pelanjutan secara automatik untuk 1 tahun lagi. Beliau berkata, lanjutan berkenaan merangkum semua kelas kenderaan perkhidmatan di bawah skop tanggungjawab Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD serta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LKPK Sabah dan LKPK Sarawak. 204 petugas di PPVIDCC Shah Alam positif COVID-19. Seramai 204 sukarelawan di Pusat Pemberian Vaksin PPV Aider Convention Centre IDCC Shah Alam disahkan positif selepas saringan beramai-ramai dilakukan pada 10 Julai. Perkara ini diumumkan Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PICK Khairy Jamaluddin Abu Bakar pada sidang media khas secara maya hari ini. Menurutnya, saringan COVID-19 beramai-ramai pada petugas di IDCC dibuat sebaik sahaja pihaknya mendapat laporan mengenai 2 sukarelawan yang disahkan positif. Katanya, ujian ini telah dijalankan pada 10 Julai melibatkan kesemua petugas. Susulan langkah ini, setakat ini sebanyak 204 petugas telah didapati positif. Justru beliau menyarankan penerima vaksin yang hadir di PPV tersebut pada 9 Julai daripada jam 4 petang agar memantau sebarang gejala COVID-19 selama 10 hari.
Tambah KAIRI lagi, mereka yang hadir pada 10, 11 dan 12 Julai juga disarankan memantau gejala dan melakukan kawalan kendiri selama 10 hari. Arab Saudi iktiraf Sinovac. Arab Saudi membenarkan individu yang menerima suntikan vaksin COVID-19 jenis Sinovac keluaran China memasuki negara itu. Mengumumkan perkembangan itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, Arab Saudi menyenaraikan vaksin berkenaan sebagai antara yang diterima sebagai syarat kemasukan ke negara itu. Selain Sinovac, Arab Saudi turut menyenaraikan satu lagi vaksin COVID-19 buatan China iaitu Sinopharm. Sebelum ini, Arab Saudi hanya menerima 4 vaksin COVID-19 iaitu keluaran Pfizer Biotech, AstraZeneca, Johnson & Johnson dan Moderna sahaja. Ia adalah prasyarat wajib yang diputuskan Kerajaan Arab Saudi bagi bakal jemaah yang berhasrat ke Tanah Suci.